Subhanallah. Kekeliruan maklumat sekian contoh kekeliruan maklumat. Okey. Kena tak dengan tajuk yang diminta ni ya? Fitnah ni. Okey, ini pasal produk-produk ni. Fitnah semua ni kata tak halal ni. Ini halal tapi kan disebarkan kata tak halal. Kita atas dasar amanah tabligh fatona. Kita pun sebarkan dalam grup keluarga. Ni mak nak cakap ni semua haram, ada babi dalam ni. Ada DNA babi ni, ada khinzir ni. Sebab baru dapat maklumat jangan makan ni. Ni Cadbury, ni kek babi ni. Ya, ada yang panggil Cadbury, dia je kek babi. Saya ustazah sebut babi, lembut sikit khinzir. Kan? Betul lah tu, khinzir lembut sikit tu bahasa Arab, babi bahasa Melayu. Salah ke sebut babi? Tak berani jawab. Sebut khinzir. Okey, sebut babi rasa kebabian tu. Babi, saya sebab dulu saya kerja JAKIM, saya bahagian halal. Jadi memang main isu dengan khinzir, dengan babi ni. Memang main dengan industri, produk-produk ni. Saya nak bagi tahu pada wanita sekalian yang suka sangat share atas dasar amanah ni, tanggungjawab dan kesedaran ni. Kan apabila kita menyebarkan maklumat yang palsu, benda tu halal tapi kita sebarkan ia haram, maka kita telah mengharamkan benda yang halal. Ia berdosa besar. Ia satu fitnah. Kita walaupun atas dasar kesedaran. Ustazah, saya tak tahu benda tu salah, benda tu tak betul. Sekarang tanggungjawab pengguna media sosial tabayun. Kita hari ni tak boleh jawab di hadapan Allah besok. Ya Allah, tak tahu, masa share tu atas dasar tanggungjawab kesedaran je, atas dasar insaf, atas dasar apa pun. Tapi kita ada akal yang Allah beri, kita ada kudrat, kita ada ilmu. Memang para ulama kata kalau kamu terima satu berita, tabayun, selidik dulu. Lepas tu ada orang serang JAKIM. Kenapa JAKIM tak wawarkan? JAKIM dah wawarkan tapi orang tak viralkan pun jawapan JAKIM. Orang tetap nak viralkan benda ni berulang-ulang kali. Saya bukan ada apa-apa pun share dengan syarikat-syarikat ni. Contoh Coca-Cola tu kan, Coca-Cola. Okey. Kita memang tak minum, saya pun tak minum. Tapi bila benda tu fitnah, tetap tak boleh sebar. Dulu orang kata terbalikkan Coca-Cola tu, dia akan keluar la Allah la Muhammad. Ingat tak? Tapi cuba terbalikkan, tak jadi. Itu fitnah. Kemudian kata Coca-Cola tu ada arak. Fitnah. Sebab apa? Coca-Cola kilang terbesar. Saya pun tak ada share apa-apa. Coca-Cola tak bayar saya ya. Saya cerita pasal fitnah media sosial. Kita ni kadang-kadang kita tak sedar kita termasuk orang yang menyebarkan fitnah. Walaupun kita rasa Coca-Cola ni kita kata menyumbang kepada Israel. Betul ke Coca-Cola menyumbang kepada Israel? Saya pernah dipanggil secara tertutup oleh bot atas pihak Coca-Cola, turun daripada mana mak-mak Saleh semua kan. Sebab kita wakil JAKIM masa tu. Tertutup. Kita tanya semua soalan. Betul tak ada menyumbang kepada Israel? Dia pun terangkan sebenarnya kenapa Coca-Cola ni, contoh ya, ni contoh isu difitnah begitu dahsyat. Ada buat benda karat, lepas tu hilang karat, boleh bersihkan tandas. Lepas tu dia buat ukuran gula. Kau nak bagi tahu semua minuman berkarbonat semua sama, hasilnya akan sama. Hilang karat, hasilnya akan sama. Gula kandungan sama, bukan Coca-Cola sahaja. Tapi kenapa kami difitnah dengan begitu dahsyat? Sebab apa? Dulu dia orang ada satu bawah satu industri, bawah satu jenama, ada dua syarikat yang besar, jenama besar. Tapi mereka bila berpecah, pihak sana tabur fitnah. Dan dia tahu umat Islam sangat mudah sensitif dan terpengaruh bila libatkan ada arak, ada babi dan melibatkan Israel. Lepas tu dia kata sampai hari ni tak ada siapa yang boleh buktikan kami ada transaksi yang direct kepada Israel. Tak ada. Bahkan pihak mereka tunjukkan bukti di bahagian Palestin yang aman tu ada kilang Coca-Cola di sana, dan banyak pekerja-pekerja di kalangan Palestin, kawasan yang tak bergolak tu, bekerja di kilang tu. Kilang terbesar Coca-Cola, antara terbesar di Asia, ada di Bandar Einstein. Saya tengok macam mana. Asalnya Singapura. Tapi saya nak sebut ramai mana yang terpengaruh dengan viral ni. Betul tak tidak? Dengan tular ni, kita bagi persepsi Coca-Cola ni teruk, Coca-Cola ni tak halal apa semua. Kita tengok orang minum Coca-Cola, ya Allah, ustazah minum Coca-Cola, astagfirullah. Maksudnya teruk sangat. Makan McD, macam tu. Sampai kita bersangka buruk kepada orang lain.
Sampai kita rasa orang tu hilang soleh dia, orang tu sekian-sekian. Kita judge benda-benda yang tak sepatutnya disebabkan kita tak tabayun. Saya ni bukan cerita nak suruh makan McD ke, nak minum Coca-Cola ke, faham ya, KFC ke. Isunya mereka memang ada logo halal, memang produknya halal. Kalau McD Malaysia dah declare berapa kali buat press conference, dan mereka nak sama mereka yang menuduh McD Malaysia ni ada sumbangan ke Israel, sebab memang tak ada transaksi tu, tak ada kaitan apa-apa. Dan McD pun telah dibeli. Kalau KFC ni kita tahu bawah Johor Corp, pizza pun sama bawah Johor Corp, dan dibeli oleh share terbesar orang Islam dan sebagainya. Dan pekerjanya pula siapa? Saya bawa sikit isu tu ya, sebab ini pengalaman saya kerja. Kita dalam industri, kita tahu apa yang berlaku. 90% viral tentang produk halal tidak betul. Kebanyakannya fitnah. Contoh yang ni kan, ramai mana orang maki hamun sebab gambar ni. Gambar ni ten memang pork, memang betul pork. Pork ni apa, babi, tapi ada logo halal. Ramai mana maki hamun, apa JAKIM boleh bagi halal kepada babi? Sekarang sebenarnya siapa yang tak logik ni? Orang kita bila tengok, kita sebenarnya boleh terus fikir siapa yang menipu letak ni. Tapi orang lebih percaya yang ni. JAKIM tak buat kerja ke? Jabatan Agama tak buat kerja ke? Tidur ke? Saya tengok viral masa ni, maki hamun marah Jabatan Agama. Pertama, kenapa benda ni berlaku? Ada pihak yang nak menjatuhkan agensi agama, supaya umat Islam tak percaya kepada agensi agama. Yang kedua, ada pihak yang nak melaga-lagakan umat Islam dan nak rosakkan akhlak umat Islam. Konon atas dasar agama, seolahnya membenarkan maki hamun. Dia rasa macam tanggungjawab lah ni, padahal ini adalah fitnah yang jelas. Kemudian sebenarnya banyak produk nak jatuhkan produk. Contoh potato ni, nak jatuhkan potato ni, disebabkan fitnah tu je, main viral je, umat Islam percaya terus boikot. Roti ni, nak jatuhkan roti ni, permainan sesama industri, tapi yang duduk di tengah ni adalah umat Islam. Boikot. Saya minta maaf, ada senarai yang dikeluarkan contoh oleh Persatuan apa-apalah pengguna Islam ke apa-apa, umum saja saya sebut, macam dah sebut kan. Senarai sekian-sekian, produk-produk ni kena boikot, ada kandungan-kandungan sekian. Tapi sebab apa? Dia orang nak menyokong produk Muslim. Tapi bukan itu caranya. Saya bukan kata-kata persatuan tu tak ya. Ada orang guna kaedah ni, kenapa disebabkan fitnah kepada produk Cina, saya dah resign, supaya menyokong produk Muslim. Tapi benda ni berkaitan dengan diri kita. Fardu ain ya, nak sokong produk Muslim. Nabi SAW pada produk yang halal dari min haram fannaru aulad. Industri halal, setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka dia dalam rancangan hijrah untuk melapan ke 8,5. Jadi ia bukannya perkara yang ringan. Nabi sebut dengan halal jihadun, mencari yang halal itu jihad umat Islam. Maksud kita berusaha cari makanan yang halal ini adalah satu perjuangan kita. Dan bila jihad, insya-Allah kalau kita mati dalam keadaan kita berjihad. Macam itulah. Dapat pahala jihad, tapi bukanlah jihad yang besar tu, jihad kecil. Okey, kita tengok contohnya ni. Ni tengok gambar Coca-Cola, diletak gambar anak-anak ni. Faham tak? Ini memang ada pihak yang sengaja nak jatuhkan produk ni. Kita pun terpengaruh, kita pun share, ya Allah, seteguk air Coca-Cola umpama setitis air anak Palestin. Contoh macam tu lah. Padahal benda tu tak benar, tapi kita rasa begitu. Sensitiviti umat Islam dipergunakan media sosial. Fitnah. Ni Cadbury, dia tukar gambar babi, nampak tak tu? Padahal dia edit. Dia, babi tak bersalah dalam hal ini. Saya rasa babi memang tak redha umat Islam, siapa-siapa kan, bila maki hamun guna nama dia. Betul kan? Walaupun dalam Facebook tu dia tak eja babi, dia eja wawi. Betul kan? Macam kita tak tahu kan, Alvin, wawi apa semua kan. Nak marah keluar je binatang ni. Dia makhluk Allah. Kita menghina makhluk Allah. Siapa yang cipta dia? Allah yang Khalik yang ciptakan dia. Dan tidak ada ciptaan Allah yang Allah buat sia-sia. Allah ciptakan khinzir tu, ada peranan dia dalam ekosistem bumi ni. Dan memang kita tahu khinzir adalah satu binatang yang paling banyak diternak atas muka bumi. Khinzir adalah, sebut tu lembut sikit kan, mau nampak ustazah sikit. Khinzir ni binatang yang paling susah nak mati. Kalau ternak ayam dan sebagainya, banyak penyakit ayam. Khinzir daripada hujung muncul dia yang comel cute kan. Ya cute kalau kita tengok. Jangan tengok khinzir hutan memang hitam muda. Kalau khinzir yang tu kan merah, masa kecil baby dia cute.
Okey, hujung tu sampai ekor tu matilah seekor khinzir, semuanya boleh menghasilkan beratus-ratus produk. Pharmaceutical, bahan gunaan, bahan pencuci, apa-apa makanan semua. Ekor dia, rambut dia, bulu dia, usus dia, hati dia, pedal dia, gigi dia, tulang dia, semua. Sebab itu bila mati seekor babi, ia sangat menguntungkan. Binatang yang sangat menguntungkan. Dia berkualiti dan dia sangat murah. Saya tak nak kupas pasal ni. Itu memang dulu kita study bab ni, nak bagi keterangan apa, kenapa Allah ciptakan khinzir. Menjadi ujian kepada umat Islam untuk berjihad di akhir zaman ni, supaya makanan, produk yang digunakan, produk muka ke apa ke, yang bebas daripada khinzir. Sebab itu kadang kita beli produk, produk ni bagus gini, tapi tak ada logo halal. Kita perlu ada rasa syubah, rasa ragu-ragu. Sebab apa? Ya Allah, khinzir ni boleh ditukar sampai tak keluar nama dia lah. Dia punya manfaat ni, pernah hotel nak minta halal apa? Untuk kek dia buat. Kek dia kata dia tak masuk lemak babi. Cuma lemak babi dia letak dalam mangkuk, dia masukkan dalam oven. Lepas tu dia akan keluarkan balik. Dia akan buat sekejap, uap, lepas tu dikeluarkan balik, kemudian baru masukkan kek. Kira boleh tak? Tak boleh lah, mestilah ada sesuatu tu, molekul-molekul udara tu kan. Sebab apa kita tanya nak sampai tahap tu? Dia kata tekstur kek tu akan jadi lain, lembut, lemak. Guna berus babi, berus khinzir dengan berus sintetik lain, kilat kek tu lain. Memang itu cabaran umat Islam. Jadi itulah, kalaulah satu produk tu dihasilkan kan ada logo halal, dia dah dikira bebas. Esok ya to be continue. Sila tengok TV Al-Hijrah. Aduh, tiba masuk TV pula kan. Baru sekali dua je. Kena bertolak sebelum subuh tu. Saat pukul 7 kena sampai. Saya tak berhajat pun nak banyak-banyak keluar. Cukup dah sebab kita orang Seremban memang jauh. Sekadar ada keluar TV? Ada, cukup dah tu.